Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diizinkannya terus berada di dalam satu bi'ah yang solehah ataupun suasana yang baik. Ya. Kita terus dalam majlis ilmu. Walaupun kadang-kadang kita hanya kebetulan saja, ya. Tengok-tengok stesen tu terdengar ataupun ada orang yang memang sedia terdengar. Tetapi semuanya bukan kebetulan. Kebetulan hanya ada pada sisi manusia. Tapi di sisi Allah semuanya dalam qada dan qadarnya, ya, telah ditentukan. Dan apabila kita berada di dalam suasana yang baik, itu berarti Allah Subhanahu Wa Taala hendakkan kebaikan bagi kita. Walaupun siaran ini mungkin kelihatan biasa-biasa saja, ya, tetapi sangat luar biasa kerana ia bukti iltizam kita untuk memperbaiki diri. Kita bukan orang yang baik, ya Yati, ya, tetapi kita sedang berusaha untuk jadi baik. Ya, di dalam jalan mujahadah ini kita bertatih, jatuh bangun. Kita kadang-kadang sering kalah. Tetapi kita tidak berputus asa, kita terus berusaha, kerana kita bersangka baik dengan Allah dan kita terus bersangka baik dengan diri kita. Walaupun kita sering kalah, tetapi kita tidak mengalah, untuk terus menjadi baik. Dan untuk itu kita kena merubah sikap kita, ya, yang kita katakan pada minggu-minggu yang lepas bahawa kejayaan seseorang ialah sejauh mana dia boleh merubah sikap. Walaupun sikap itu satu yang sukar diubah, tetapi dia boleh diubah. Saya telah tegaskan bagaimana sikap itu umpama pintu yang terkunci dari dalam, ya, tidak boleh dipaksakan, ya, tetapi dia hanya dapat diubah dengan kerelaan diri kita sendiri. Sebab tu dalam masyarakat Melayu, ya, kalau kita tengok, sukarnya nak diubah ni, kalau kita orang kata dikaitkan dengan buang tebiat, begitu, ya. Bila kalau berubah dia buang tebiat. Orang bila dia dah mati, orang tanya apakah perlakuan-perlakuan ganjil di saat-saat akhirnya, selalu gitu, Tetapi dalam Islam, kejayaan kita ialah bagaimana kita nak ubah sikap kita. Dan pada minggu yang lepas kita dah insya-Allah kita telah bincangkan bagaimana apa kunci kejayaan Islam dalam mengubah sikap manusia. Kalau kita tengok lihat apa yang dikatakan kejayaan Islam dalam mengubah sikap manusia, kerana Islam mengubah dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, ya. Ya, kalau kita lihat sikap boleh diubah dengan orang kata carrot and stick, dengan ganjaran dan hukuman, ya. Kalau orang tu baik, kita bagi ganjaran, kalau dia jahat, kita hukum dia. Tetapi itu perubahan sikap yang tidak genuine, yang tidak asli. Mungkin di depan orang dia baik, tetapi di belakang orang dia kembali kepada asal. Hipokrit, ya. Tetapi kalaulah perubahan itu datang dari dalam, iaitu kerelaannya sendiri, keluar, maka itulah yang sebenarnya perubahan yang hakiki. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf tu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah tegaskan bagaimana perubahan sikap ini boleh berlaku, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib, keadaan atau sikap suatu kaum itu sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka, ya, apa yang ada pada diri kita. Kalau kita lihat apa yang ada pada diri kita, Yati, ya, dia ada dua. Satu yang merupakan hardware kita, satu lagi software kita. Hardware kita luaran kita lah, yang dicipta daripada tanah ni, ya. Tetapi hakikat manusia bukan luarannya tetapi dalamannya, iaitu software dia, ya. Iaitu dalaman dia ada 3 elemen yang paling penting. Elemen itu ialah satu, akal dia, ya, yang kedua hati dia, yang ketiga nafsu. Jadi kalau kita nak ubah sikap kita, mesti kita merubah ketiga-tiga elemen ini dulu. Pertama kita kena ubah akal kita. Yang kedua hati kita, yang ketiga nafsu kita. Ya, Ayati, ya. Jadi cuba kita lihat sikit sepintas lalu sebelum kita buka laluan nanti untuk para pendengar berinteraksi, ya. Akal kita macam mana kita nak ubah? Akal kita ialah umpama bendahara yang saya katakan, penasihat pada hati kita. Dia memberi input-input yang baik. Jadi akal ini untuk dia ubah sikap mesti diberi ilmu. Tetapi jangan terkeliru, ya. Di sana ada dua bentuk ilmu. Satu, apa yang dikatakan acquired knowledge, ilmu yang datang daripada akal kita. Yang kedua, yang dikatakan revealed knowledge, ilmu yang datang daripada wahyu. Jadi untuk mengubah manusia bukan acquired knowledge, bukan ilmu yang datang daripada akal, hasil kajian, bukan. Tetapi bukan logik. Tetapi yang perkara yang datang daripada Allah, ilmu-ilmu yang datang daripada Allah, yang kebanyakannya bersifat maknawi dan juga bersifat roh, ya. Kalau kita tengok, yang akal tidak akan dapat mencapainya. Contoh, ada 3 soalan yang mana macam mana bijak sekalipun manusia tak akan dapat jawab, ya. Iaitu dari mana kita datang,
Untuk apa kita dijadikan? Kemana kita pergi selepas ini? Ya, akal hanya bergantung kepada pengkajian berdasarkan material dan fizikal. Tetapi bila soal metafizik atau soal roh ini, dia kena kembali kepada wahyu. Ya, sebab itu dalam akal ini, wahyulah yang memberitahu, oh kita datang dulu daripada alam roh, kitanya dulu datang untuk datang ke sini sebagai hamba Allah, kemudian kita nanti akan mati berpindah ke alam barzah, transisi daripada alam dunia alam akhirat, kemudian kita pergi alam kubur, ke alam barzah, lepas tu pergi ke alam mahsyar, lepas tu kita pergi ke syurga dan neraka. Di sana ada titian sirat, di sana ada mizan dan sebagainya. Ini semua tidak akan dapat dicapai dengan akal. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia, ada para orang pemikir yang hebat-hebat ya, di zaman Yunani, Sokrates ataupun Aristotle, Thales dan sebagainya, mereka mencari Tuhan tetapi mereka tak dapat. Ya, tak dapat, dengan akal tak dapat mencari Tuhan. Ya. Begitu juga dalam sejarah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ya. Dia ingat bulan, dia ingat matahari. Akhirnya datang wahyu, datang daripada malaikat Jibril, barulah akal itu tahu bahawa datang daripada mana dan untuk apa diciptakan. Ini akal kita. Sebab itu kita sekarang kena belajar ilmu agama yang datang daripada wahyu ya, untuk kita berubah ya. Tetapi akal hanya menggerakkan kekuatan tahu saja. Dia hanya ada pengetahuan. Sebab itu perlu langkah yang kedua, kita tackle hati kita. Hati umpama raja dalam kerajaan diri ya. Akal umpama bendahara, hati umpama raja. Ya, raja baik, rakyat jadi baik, seluruh panca indera jadi baik ya, tangan baik. Sebab tu orang kata bila tangan berderma, bukan orang kata tangan baik, orang kata hati baik jadi kembali kepada hati, sebab hati ini dia raja. Jadi bagaimana kita nak tackle hati? Kalaulah akal tadi diberi pengetahuan, hati mesti diberi satu kekuatan namanya kemahuan. Ya, kemahuan. Macam mana kita nak dapat kemahuan? Kalau kita nak dapat ilmu, kita belajar. Tetapi untuk mendapat kemahuan ataupun kita dapat tackle hati kita menjadi hati yang baik, mesti melalui tarbiyah, pendidikan. Ya. Kalau ilmu, kita hanya perlukan murabbi, seorang muallim untuk menyampaikan ilmu. Tetapi untuk mentarbiyah, kita perlukan seorang murabbi yang berkata dari hati untuk jatuh ke hati, yang bercakap melalui sikapnya dan melalui teladannya dan sebagainya. Yang ini yang kita hendak ya. Bagaimana seorang murabbi itu sentiasa mengajak, bukan mengajar tetapi mengajak. Apa beza mengajar dan mengajak Yati ya? Itu yang menarik sikit. Nak tanya sebenarnya mengajak tu kita bersama-sama buat ya. Kalau kita dulu kita ngajar anak-anak kita tentang solat, murid kita tentang solat, itu kita mengajar saja ya. Tapi teori. Mengajak teori, tetapi mengajak tu kita jadi teladan. Bila masuk waktu kita sama-sama ambil wuduk, sama-sama solat. Ini yang dikatakan murabbi ataupun pentarbiahan. Hati akan tertarik dengan tarbiyah ini ya. Sebab itu kita gunakan kaedah teladan ya tadi, supaya akal yang sudah tahu, hati itu mahu. Sebab itu kadang-kadang kita ada pengetahuan agama tapi tak dapat laksanakan kehendak agama kerana kita hanya ada pengetahuan, bukan kemahuan. Pengetahuan di akal tetapi kemahuan di hati. Kemahuan lebih kuat kekuatannya, keupayaannya untuk merubah seorang daripada sekadar pengetahuan ya. Tapi kadang-kadang kita dah tahu, kita dah mahu, kita pun buat-buat tak sampai sebulan, seminggu patah balik. Kenapa? Kita perlu tackle yang ketiga. Yang ketiga ni ya, iaitu nafsu kita. Nafsu kita. Kalau akal tahu, hati mahu, pada nafsu lah terletaknya mampu. Ya, tahu, mahu, mampu. Ini 3 proses dalam perubahan manusia. Sebab itu nafsu ni umpama penjahat dalam diri kita yang sentiasa mengajak kejahatan, tapi kita tidak boleh menghapuskannya. Kita hanya boleh menguruskan nafsu kita. Ya, menguruskan nafsu kita dalam arti kata kita latih dia, kita didik dia. Artinya kalau tadi melalui proses tarbiyah, sekarang melalui proses mujahadah. Ini kata lawan ya, mujahadah tu daripada kalimah jihad, artinya kita mengeluarkan seluruh keupayaan kita untuk menundukkan hawa nafsu. Nafsu ini dilatih seperti mana kuda liar yang orang kata dipukul, dibebankan dengan ibadah, kemudian dilaparkan supaya dengannya nafsu ini dapat kita didik, akhirnya tahu, mahu dan mampu. Akal, hati dan nafsu. Barulah kita boleh merubah sikap kita daripada dalam. Ini yang dikatakan perubahan dari
dalam. Ya, InsyaAllah kalau kita ada panggilan, kita boleh uruskan pemanggilan. Tapi kalau tidak, nanti kita boleh teruskan apa kaitan ataupun bagaimana ketepatan apa yang dikatakan Islam, iaitu daripada dalam tadi, dengan teori psikologi yang datang dari hasil pengkajian bagaimana sikap manusia diubah. Itu dia. Dan pada anda, waktu ini kita buka talian untuk sama-sama kita berinteraksi dengan rakan pendengar. Waktu ini kita ada 3 sumber yang boleh kita sama-sama ikuti. Maknanya kita boleh hubungi kami di konti melalui talian 0362051500. Saya ulangi 0362051500. Juga boleh titipkan pesanan ringkas anda dengan menaikkan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Juga boleh tinggalkan komen anda menerusi Facebook IKIM FM. Dan waktu ini Ustaz, sebelum kita ke pembincangan seterusnya, kita ambil pemanggil pertama waktu ini, sama-sama kita kongsikan di udara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Diminta rakan pendengar kita bersedia waktu ini untuk sama-sama bercakap dengan Ustaz di 0362051500. Assalamualaikum. Siapa di talian waktu ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa tu? Saya dari Kota Baru, Syarani dari Kota Baru. Silakan Cik Syaran. Ya, saya cukup tertarik dengan tajuk pada petang ni. Dan saya antara yang mengikuti tajuk ini selalunya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ustaz, saya tarik sebab ini tajuk tentang perubahan dari dalam. Saya dengar dari awal tadi perbincangan ini, apabila Ustaz sebut tentang ayat taghyir, perubahan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim, itu saya cukup tertarik. Saya cuma nak minta komen pada Ustaz. Sekarang ni kita dalam realiti sekarang ni kita lihat anak-anak kita kurang pada segi perubahan dalaman atau tarbiyah dalaman. Yang kita dapat lihat adalah curahan pengetahuan atau pindahan pandangan ilmu pada anak kita. So apakah ia akan boleh tercapainya objektif untuk melahirkan insan yang diri dari dalam? Satu. Yang nombor 2, apakah tarbiyah atau didikan yang nak kita sampaikan kepada masyarakat atau anak kita khususnya, apakah ia sekadar contoh tauladan begitu saja? Tidakkah kita perlu melihat apa yang pernah dibuat oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, bagaimana kita melihat dalam Al-Quran pun direkodkan, tentu dalam surah Al-Jumu'ah disebut tentang ayat kedua surah Jumu'ah tentang bagaimana Nabi itu diajar tentang yu'allimuhul kitab wa yuzakkim sebagainya itu. Itu maknanya soalannya kalaulah kita sekadar untuk menunjuk tauladan semata-mata, tapi tak balik semula kepada apa yang pernah dibuat dan dibawa oleh Nabi SAW dalam mendidik para sahabat dekat awal. Saya semacam masih ragu-ragu, masih belum puas hati bagaimana untuk melahirkan insan yang baik. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, dalam waktu ini kita nak kongsikan juga pendengar-pendengar yang lain. Kita kumpulkan soalan dan ini sama-sama untuk pendengar-pendengar yang lain juga. Kalau boleh tu berilah soalan yang ringkas dan padat. Mudah-mudahan kita boleh dapat kongsikan seberapa banyak soalan untuk dijawab oleh Ustaz waktu ini. Assalamualaikum. Siapa di talian? Untuk pendengar-pendengar yang lain juga. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian waktu ini? Nama saya Muhammad daripada Kelang. Okey, silakan Encik Muhammad. Jadi saya dengar Ustaz punya maklumat tu, saya rasa ini sangat kagum lah dengan maklumat yang Ustaz bagi tahu tu. Kan? Sebab manusia mempunyai tiga perkara tu kan. Jadi pada pandangan saya, inilah sebenarnya cara Nabi yang ditunjukkan. Macam mana usaha Nabi tarbiyah umat ni. Kan, melalui 3 perkara ni. Jadi kita dapat lihat bagaimana ilmu perlu diusahakan pada diri umat ni, dengan macam mana usaha yang telah dijalankan. Kita tengok sekarang ni ada jemaah-jemaah telah dikeluarkan. Maka mereka ni selalu buat usaha macam mana mencari ilmu, kan? Ilmu macam mana mendekatkan diri dengan Allah SWT. Lepas tu mereka ni sedang buat usaha iman. Maksudnya usaha yakinkan dalam hati bahawa kebesaran Allah tu perlu ada masuk dalam hati dan keluarkan kebesaran makhluk. Dan lagi satu melalui tarbiyah mujahadah, iaitu mereka selalu keluar dari jalan Allah. Kan, dengan cara inilah saya rasa umat ini dapat dibangunkan. Jadi itulah pandangan saya lah. Jadi minta maklumat lanjut daripada Ustaz. Terima kasih Encik Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin satu lagi panggilan ya Ustaz ya. Kalau boleh kita terima daripada pendengar waktu ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, siapa tu? Saya Safia dari Senai. Ya, silakan Puan Safia. Saya nak bertanya pasal perubahan sikap jugalah. Silakan. Macam saya ni, Alhamdulillah dapatlah dengan mendengar ITIM. Apa semua macam tu. Banyak dapat perubahan sikap lah kan. Yeah. Tapi kalau kita pergi dalam, pada ahli keluarga kita, kalau jumpa dalam satu majlis ke apa, tapi tengok memandangkan dia orang punya sikap tu masih pada dalam keadaan cara yang lama, yang negatif banyak lah. Tapi kita macam kadang-kadang terpengaruh juga dengan cara-cara dia orang. Macam mana kita yang diri kita ni nak betul-betul istiqamah dengan perubahan sikap. Tak termudah terpengaruh gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan mungkin boleh kita ulaskan satu persatu Ustaz daripada Encik Syukran tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah memberi respon dan anggap saja jawapan saya kan bukan saja jawapan itu yang pentingnya ketepatannya, tetapi anggapnya satu perbincangan untuk mencari sesuatu yang lebih tepat. Jadi saya tidak mengatakan bahawa apa yang akan saya ketengahkan ini sesuatu yang memang benar tepat, tetapi insya-Allah boleh jadikan batu loncatan, stepping stone orang kata, untuk mencari satu ketepatan. Baik, yang pertamanya tentang perubahan dalaman kepada diri anak-anak dan bagaimana kita rasa kalau hanya menunjukkan teladan saja kita tidak dapat mengubah banyak. Dan juga Cik Syahrani telah merasakan satu kebimbangan kalau kita tidak dapat menteladani apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berulang kali saya tegaskan di dalam rancangan ini bahawa kata Imam Malik, pembaikan umat yang kedua tidak akan berlaku tanpa kaedah yang telah membaiki umat yang pertama. Jadi artinya Rasulullah menghadapi jahiliah yang pertama, kita juga menghadapi jahiliah yang kedua. Tetapi kaedah untuk mengubahnya adalah kaedah yang sama. Dari segi prinsipnya. Mungkin dari segi pendekatannya saja yang berbeza, tetapi dari segi prinsip-prinsip untuk mentarbiah dan mendidik umat ini mesti sama, mesti sama. Cuba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW melalui 3 proses ini, iaitu memberi ilmu atau memberi kesedaran, yang kedua memberi didikan, dan yang keempatnya memberi bimbingan, dan akhirnya memimpin. Kalau kita lihat, jadi 3 proses ini dijalankan oleh Rasulullah SAW dengan kaedah yang dikatakan tadarrush. Tadarus ni beransur-ansur, bertahap-tahap. Orang kata gradually. Jadi sebab untuk mengubah sikap manusia ini kita tidak boleh buat secara drastik ataupun kita kata once off. Sekali dah ubah, tidak. Manusia satu makhluk yang sangat kompleks, sangat unik. Kalau kita ubah hari ini, kemungkinan dia akan berubah. Kemudian nanti bila tak ada didikan, dia ubah balik. Dia kembali kepada asal. Sebab tu iman tu dia kata yazid wa yanqus. Dia bertambah dan mengurang. Sebab itu perkataan hati ataupun qalb itu datang daripada asalnya, iaitu yang sentiasa berbolak-balik. Berbolak-balik. Sebab itu kita kata hati manusia begitu. Jadi tidak boleh dibuat secara drastik ataupun secara paksaan, tidak. Jadi bagaimana Rasulullah melalui proses ini? Pertama, dalam 2 fasa, Rasulullah berjuang 2 fasa. Yang pertama fasa Mekah, iaitu 13 tahun. Kemudian fasa di Madinah selepas hijrah, 10 tahun. Jadi dalam masa 13 tahun itu Rasulullah SAW mendidik umat ini dengan surah-surah yang dikata surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni surah yang pendek-pendek. Kalau kita tengok pendek-pendek, dan input-input yang diberikan melalui surah Makkiyah ni ialah input-input yang berkaitan dengan keimanan, soal-soal ghaibiyat. Dia tidak ada soal hukum lagi. Ada soal hukum halal haram, tak ada lagi. Cuma diberikan kebesaran Allah, bagaimana Allah mencipta dunia ini, bagaimana pembalasan bagi orang yang baik, bagaimana inzar ataupun peringatan ancaman kepada orang-orang yang derhaka. Kemudian dibawa cerita umat-umat yang terdahulu, Ad, Tasamud dan sebagainya. Dia bagikan cerita-cerita dalam bentuk ibrah. Jadi ini memberi, orang kata, input kesedaran yang datang daripada ilmu. Yang kedua datang daripada pentarbihan. Jadi di masyarakat dididik. Dan ayat Quran itu sendiri diturunkan bukan secara sekaligus. Sedikit-sedikit, kata Ibnu Abbas, macam mana 10 ayat dihafal, kemudian diamalkan, 10 ayat lagi turun, 10 ayat lagi turun. Begitulah cara Rasulullah mendidik. Jadi begitu para sahabat dibawa. Hinggalah apabila telah berjalan 13 tahun, barulah ada satu langkah yang paling besar, iaitu hijrah.
dan hijrah ke Madinah, turunnya ayat-ayat dikata Madaniyah. Surah Madaniyah baru ada perintah-perintah, ya, dia kata buat ini, buat itu, tinggalkan ini, tinggalkan yang itu dan sebagainya. Kalau kita tengok pengharaman Arab pun melalui 3 surah, dan juga barulah ada ayat-ayat berkaitan dengan sistem hidup, sistem ekonominya, sistem zakatnya, sistem perundangannya baru ada, kan. Artinya 13 tahun Rasulullah menyediakan manusianya, kemudian 10 tahun yang kemudian Rasulullah menyediakan proses ataupun sistemnya. Ya, jadi ini kena penting, ya. Sebab itu kadang-kadang kita merubah sistem daripada sistem konvensional kepada sistem syariah, tetapi manusianya tidak diubah. Ya, sebab itu dalam syariah kadang-kadang dalam pelaksanaan sistem syariah pun banyak kecundangnya. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Sebab apa? Sistem ada tetapi manusia belum bersedia, kan? Jadi itu yang dibuat oleh Rasulullah, ya. Dididik, dilatih selama 3. Begitulah dalam proses yang dikatakan bertahap-tahap itu, ya. Nah, jadi inilah yang kita perlu bawa. Kalau kita lihat pada anak-anak kita sekarang ni, kita selalu lihat kalau pendidikan anak-anak, ya. Sebenarnya pendidikan ialah soal bukan anak-anak saja, remaja saja ataupun retua pun kena didik, ya. Retua, kita kena mendidik diri kita. Sebab itu yang dikatakan sekarang ni macam mana kalau boleh sistem pendidikan yang formal dan informal ini berjalan di tengah masyarakat. Ya, sebab itu kita bukan kaitkan dengan institusi pendidikan sekolah ataupun IPTA saja ataupun madrasah-madrasah, tetapi dalam proses masjid, macam mana masjid menjadi pusat dakwah dan tarbiyah kepada umat. Bagaimana dalam satu institusi keluarga, dalam kampung, dalam kawasan, ini perlu disemarakkan, ya, dan sebagainya. Jadi ini yang saya ingin tekankan, ya, proses pentarbihan yang berterusan dan juga skala yang lebih besar. Yang lebih besar, bukan saja kepada anak-anak. Jadi ini respon saya kepada apa yang dibuat, apa yang disampaikan oleh Cik Syahrani tadi daripada Kota Baru. Suka juga saya nak bercelah. Silakan. Bila bercerita tentang tidak drastik ni, ya, kalau ni kalau situasi, kalau orang kemalangan, mereka akan insaf time tu saja. Lepas tu bila mula-mula tu memang akan pandu perlahan-perlahan, kemudian dia akan laju kat semula. Kan? Itu maknanya kalau kita nak ni kena istiqamah. Itu yang perlunya hati-hati, praktikal dan sebagainya tu, Ustaz. Sebab itu kita kata kita tidak boleh menggunakan semangat yang meluap-luap, ya. Semangat perlu, tetapi semangat yang meluap-luap hanya membakar saja dan hangus, kan. Sebab itu kalau kita nak, orang kata nak bakar roti ke, nak bakar ayam ke, kalau kita kena bakar dengan api yang perlahan, ya. Masaknya keseluruhan dan cantik. Tapi kalau kita guna api yang kuat, terus terbakar, ya. Jadi ini kalau kita nak membina, ya. Begitu juga kalau kita nak menghapuskan satu kemungkaran. Kalau kita tengok fire extinguisher ataupun pemadam itu, kita tengok latihan kebakaran selalu, ya. Apa yang jurulatih itu kata. Kalau api yang marak, ya, kita jangan halakan semburan itu, pemadam itu kepada api yang sedang menjarak, tetapi kepada puncanya, kepada punca yang di bawah, barulah dia akan padam, ya. Begitu juga kita tengok kemungkaran sekarang ni, kan. Jangan dilihat pada akibat-akibatnya, tetapi kita kena lihat kepada sebab-sebabnya. Sebab apa manusia melakukan kemungkaran? Sebab hatinya jahat, nafsunya tidak terkawal, ataupun dia jahil kerana ilmunya tidak ada maklumat dan sebagainya. Ini suatu perkara yang berterusan, ya. Itu respon saya pada soalan pada Cik Syahrani tadi. Kemudian tentang Cik Muhammad daripada Kelang, ya, tentang usaha untuk tarbiyah, usaha untuk mujahadah, kemudian untuk bawa usaha atas dakwah iman dan Islam ini, saya kira kita kena mempelbagaikan cara. Saya dah katakan dulu, ya, bagaimana dalam menegakkan Islam kita perlu banyak persatuan tetapi satu kesatuan, banyak jalan tetapi satu tujuan. Jadi jangan kita sempitkan jalan untuk menuju usaha mujahadah ataupun mentarbiah umat ni dengan satu-satunya jalan, ya. Sekarang ni minta maaf, kadang-kadang kita terlalu obses dengan kumpulan. Obses, ya. Terlalu, bukan saya nak kata fanatik, tidak, ya, tetapi kita terlalu cinta pada kumpulan kita. Kita rasa kumpulan kita benar. Itu tidak salah. Itu perlu ada sense of belonging, ya, yang tinggi. Tetapi dalam kita merasakan kumpulan kita yang benar, kita jangan menafikan mungkin kumpulan lain juga benar. Jadi ini yang perlu, kan, ya. Jadi itu yang saya katakan tadi, biar banyak persatuan asalkan satu kesatuan, ya. Sebab itu dipesankan kepada Nabi Yusuf, kita dah sebut dulu tapi kita ulang lagi, ya. Untuk masuk ke negeri Mesir ni, masuklah dalam
melalui pelbagai pintu. Jangan satu pintu saja. Jadi saya sangat menghargai pandangan Cik Muhammad daripada Kelang. Teruskan usaha ya dan sebagainya. Dan bagi mereka yang ada jalan-jalan yang lain, cara untuk mentarbiah umat ni dalam televisyen, dalam radio seperti mana yang kita buat, dalam media ataupun melalui produk-produk makanan ya yang kita bukan saja mengeluarkan produk tetapi falsafah di sebalik produk itu. Ya, apa sebenarnya falsafah produk? Jangan kita menjual produk Islam semata-mata atas dasar nilai komersialnya, bukan. Produk Islam penting kerana makanan ada untuk membentuk hati. Hati kalau diberi ilmu pun, kalau diberi tarbiyah tetapi makanannya sumber yang haram, dia tidak akan dapat membuat kebaikan misalkan. Itu kena kita punya ultimate goal. Ataupun kita produk syariah, sistem kewangan Islam. Jangan kita hanya memperjuangkan sistemnya tetapi apa tujuan sistem tu. Yang mana macam mana pun nak merubah manusia ke arah yang lebih baik, iaitu mukminnya dan juga profesionalnya. Itu respon saya kepada Cik Muhammad daripada Kelang lah ya. Begitu juga dengan Cik Safiah ataupun Puan Safiah ya tadi tentang keluarga ya. Betul. Macam mana kita dah mendengar kuliah ni, kita positif lah ya. Di surau, di masjid pun meruat-ruat nak berubah dan kita dah berubah. Kemudian pergi ke kalangan kita, jumpa keluarga kita, jumpa sahabat kita, balik cerita lama balik. Dan akhirnya kita macam kecewa lah. Putus asa tengok alah macam ni. Dia sebenarnya begini ya. Untuk kita berubah, saya teringat satu cerita dalam hadis yang sangat panjang ya. Seorang telah membunuh 99 orang ya. Akhirnya dia bertemu dengan seorang ulama, dia kata, macam mana saya ni dah bunuh 99 orang, boleh tak dosa saya diampunkan? Tak boleh, kata. Dia bunuh, cukup 100 ya. Jadi ini hadis panjang dia, saya minta maaf, saya tak ingat mafhumnya. Kemudian ditanya pada seorang yang betul-betul arif, dia tanya, bagaimana saya dah bunuh 100 orang, saya nak bertaubat. Macam mana saya nak bertaubat? Kamu boleh bertaubat. Nah, taubat kamu akan diterima. Tadi tak terima ya. Taubat kamu akan diterima sebanyak mana pun dosa kamu, tetapi kamu kena pergi satu tempat. Di sana kamu duduk, di sana kamu minta ampun kepada Allah, maka di sanalah taubat kamu akan diterima. Jadi orang ni pun bergeraklah menuju ke tempat yang dimaksudkan. Dalam perjalanan itu malaikat Israel cabut nyawa dia. Jadi dia tak sempat bertaubat. Tetapi pendek cerita, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dan jenazah ini atau rohnya disambut oleh malaikat rahmat, bukan malaikat azab. Kerana apa? Allah tidak menilai kita sampai atau tidak, tetapi Allah menilai apakah kita sudah menempuh jalan atau tidak. Bukan bagaimana kita bermula. Yang penting ya, bukan kemenangan, tetapi apakah kita telah menempuh jalan yang benar. Ya. Jadi orang yang nak bertaubat tadi, dia menempuh dah jalan. Walaupun belum sampai, Allah tidak menilai dia sampai atau tidak. Tetapi setelah dia menempuh jalan saja, Allah nilai. Tetapi saya bukan nak ulas yang itu. Saya nak kaitkan dengan jawapan tadi. Kalau kita nak buat baik, kita kena tukar. Tukar apa? Tukar suasana. Tukar suasana. Kita kena tukar suasana kita, misal kata, supaya kita, kadang-kadang kita kena tukar suasana kita. Tempat yang selalu kita, orang kata, bersama-sama ni kita, selalu kita lepak-lepak dekat tempat ni, kita ubah suasana. Kadang-kadang kita kena mengubah kawan kita. Kena mengubah kawan kita. Bukan artinya kawan yang tak sehaluan ni kita putuskan, bukan. Tetapi kita meletakkan satu jarak. Saya selalu buat satu analogi. Memilih kawan ini macam kita berhadapan dengan makanan. Makanan yang kita tak suka, kita tak kecam. Tapi kita berlalu saja. Kita tak kecam makanan yang tak sedap. Tapi kita kata, ini kawan yang bukan bawa kita kepada agama. Jadi kita letakkan satu jarak. Kita tidak memutuskan silaturahim. Tetapi kita meletakkan satu jarak yang kita kata, kita bukan dia yang nak membawa kita. Jadi kita tukar kawan kita. Tadi tukar suasana, yang ketiga tukar kawan kita, tukar kawan. Yang ketiga, kita buat program. Kita kena ada program, Kita kena buat, contohnya kalau orang nak kaya, selalunya dia ada program, Oh, dia kena macam ni kerja dia waktu ni, macam mana, Ataupun kalau orang yang nak ambil, orang kata target 10A dan sebagainya, kena kelas tuition, hari Ahad dia buat apa. Tetapi kenapa kita tidak ada program untuk jadi baik? Yang kita letakkan, okey, contohnya hari ini, contoh saja pukul 5 suku, mesti dengar Mukmin Profesional. Bisa kata contoh, besok kata malam mesti hadir untuk kelas ini. Kita dah tetap, buku yang saya nak habiskan bulan ini. Saya nak pergi kelas pengajian, ini. Kita letakkan. Mula-mula kita buat program. Akhirnya lama-lama nanti program buat kita.
Maksudnya macam mana ya? Macam mana kita buat program dulu dengan ada dah kawan-kawan, hari Ahad kita pergi macam ni. Tapi pada hari Ahad yang dah berbulan-bulan tu, kita rasa macam letih lah. Rasa timbul malas. Ini manusia ya. Tetapi kita dah buat program, akhirnya hari Ahad aja kawan telefon. Tak pergi ke? Ni kita dah siap-siap nak pergi. Itu yang dia kata program buat dia. Betul. Jadi ini penting kita ubah suasana ni. Jadi bila kita dah ubah suasana, insya-Allah kita akan jadi ikan yang di dalam laut, walaupun masin seluruh laut itu dia tidak akan mengubah isi ikan itu sendiri. Tetapi kalau kita masih di peringkat awal perubahan, jangan dedahkan. Kita tak kuat, kita kena cari suasana. Contohnya macam kita tanam pokok lah, Yati ya. Yeah. Pokok yang kita tanam ni kalau dia awal-awal dia masih kecil, dia letak di tapak semayan, di nursery ya. Bukan diletak di tengah padang terus ya. Sebab nanti kena hujan, kena panas, dia kecut balik Jadi begitulah kita ni. Kalau keislaman kita, perubahan kita masih di peringkat baru lagi, kita jangan dedahkan sangat kepada suasana-suasana yang boleh mengotorkan balik ataupun mencabar keimanan kita. Duduklah sikit ya. Sebab itu Islam ni, kita dalam Islam diajar. Islam berkembang dengan dua gua ya. Dengan dua gua ya. Dua gua. Satu gua Hira, satu gua Thur ya. Jadi gua Hira tu kita duduk dalam tu seolah-olah begitulah. Kita uzlah diri kita. Tak bercampur dan sebagainya. Bukan tak bercampur dengan manusia, tak bercampur dengan suasana manusia yang boleh menyebabkan kita terpengaruh balik kita semua. Tetapi akhirnya kita pergi ke Gua Thur. Gua Thur tak lama. Hanya 3 hari je ya. Kita duduk kejap, lepas tu kita keluar untuk membaiki orang lain. Kita berdakwah dan sebagainya. Kita tidak boleh duduk terus dalam gua, kita kena keluar. Tetapi ketika mengumpul kekuatan, mengumpul momentum dakwah kita perlukan satu tempat untuk membina dulu. Analogi yang sangat cantik petang ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan bila bercakap tentang perubahan ni juga adalah Ustaz, mungkin boleh Ustaz kupaskan sedikit dan ulaskan sedikit tentang kalaulah kita ni selalunya kita macam apa yang Puan Safia nyatakan tadi, bila nak berubah orang di sekeliling pula tak berubah dan sebagainya. Mungkin juga boleh kita ambilkan kekurangan seseorang itu, kita jadikan sebagai kelebihan ataupun peluang untuk diri kita. Mungkin boleh dikupas sedikit oleh Ustaz. Ya, bila saya teringat apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam bagaimana kita nak tahu aib diri kita. Macam mana kita nak tahu aib diri kita? Yang pentingnya kita kena tahu aib diri kita supaya kita jangan rasa bagus. Kita jangan rasa baik kan. Bila seorang tu rasa baik, tak baiklah tu. Kita boleh katakan saya sedang berusaha untuk menjadi baik. Kita cakap-cakap yang baik-baik ni pun bukan kerana kita dah jadi baik, tak. Dengan cakap-cakap yang baik, sekurang-kurangnya lidah kita terkawal daripada cakap yang buruk. Betul. Kita dengar yang baik ni pun bukan 100% kita boleh jadi baik. Tapi sekurang-kurangnya telinga kita terhindar daripada mendengar yang buruk. Okey. Kata Imam Ghazali, ada 4 cara kita nak untuk tahu aib kita. Yang pertama, kita tahu melalui guru kita. Melalui orang yang alim ya. Orang yang dia akan bagi tahu kita, you ni macam ni, you ni macam ni. Dia orang kata secara frankly secara terus terang dan secara jujur dia beritahu. Dan dia beritahu tu dengan sayang. Jadi kita nak orang yang macam ni yang beritahu kita dengan sayang, rasa sayang dan sebagainya. Insya-Allah orang yang cakap dari hati akan turun ke hati. Orang tak menyampah dengan dia. Tetapi kalau kita kritik ataupun koreksi diri ni, kadang-kadang dia macam air hujan. Hujan ni kalau turun kepada pokok, jadi jangan kuat sangat. Kalau kuat sangat, pokok tu mati. Jangan dia pelan sangat, pelan tak ada buat apa-apa. Dia mesti sekadarnya je. Jadi, guru ni akan bercakap dengan baik, ustaz ni akan bercakap dengan baik dan sebagainya. Ini kelemahan-kelemahan. Satu. Yang kedua, kita boleh tahu kelemahan diri kita dengan kita dengar sahabat kita. Sahabat kita macam mana? Bagi tahu kita. Sebab tu perlu sahabat yang baik. Sebab tu yang kita katakan kita perlu network yang baik tadi. So kita siapa orang di sekeliling kita. Orang kita siapa. Dia akan mencorakkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, musuh kita. Musuh kita. Sebab musuh kita, dia lihat semua yang negatif kat kita kan. Jadi kadang-kadang kawan kita malu alah untuk cakap. Tapi musuh kita, dia vokal je. Dia cakap, kamu ni sebenarnya macam ni, macam ni, macam ni. Jadi orang yang bijaksana, dia boleh belajar daripada musuh dia. Dia kata macam mana, saya teringat kata ahli sufi, dia kata, kalau apa yang engkau katakan keburukan pada aku itu benar, moga-moga Allah maafkan aku dengan aku nak bertaubat. Tetapi kalau apa yang kau katakan pada aku itu salah, mudah-mudahan Allah maafkan kamu. Jadi ini kita boleh belajar daripada itu. Yang keempat, masyarakat ni boleh menjadi cermin kepada kita. Menjadi cermin bagi kita. Kita tengok masyarakat ni sebagainya, kita boleh satu kebaikan ataupun kita boleh tukar yang buruk tu kita nampak boleh jadi baik.
Sebenarnya bukan apa yang kita lihat, tetapi bagaimana kita melihat. Orang yang baik, dia sentiasa melihat kebaikan. Saya teringatlah satu, boleh masa sikit seorang tu dia pindah daripada kampung tu masuk ke kampung baru, dia jumpa orang tua dekat depan tu, yang kampung yang dia nak masuk tu lah. Dia tanya, bagaimana keadaan kampung ini? Jadi orang tua tu tanya balik, bagaimana keadaan kampung yang kamu tinggalkan? Oh, orang di kampung yang saya tinggalkan buruklah, mereka saling kampung ni pun macam ni jugalah, dia kata. Kampung yang kamu nak masuk ni macam ni jugalah, dia kata. Lepas tu ada orang kedua datang, dia pun nak masuk kampung yang sama. Dia tanya orang tua tadi, macam mana keadaan kampung ni? Ini orang yang kedua pun tak tahu. Orang tua tu tanya balik, kata, macam mana keadaan kampung yang kamu tinggalkan? Oh, kampung yang saya tinggalkan sebelum ni penuh dengan kasih sayang, orang bekerja sama macam ni. Kata orang tua ni, kampung yang ni pun macam tu juga. Padahal kampung yang sama. Kampung sama. Jadi yang pertama tadi tanya kepada orang, dia kata, kenapa kamu jawab yang lain? Bila saya tanya, orang ni tanya, dia kata, sebenarnya bukan apa yang kita lihat, bagaimana kita melihatnya. Orang yang baik akan melihat kebaikan. Walaupun kadang-kadang perkara tu tak sebaik yang sebenarnya kan, tetapi dia sentiasa menukar. Orang kata, sebab tu dalam kaedah motivasi dia kata, kalau kita dapat limau yang masam, bubuh gula, buat air limau. Itu je simple. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa melihat dengan keadaan baik. Dan sebenarnya dengar satu ungkapan, saya rasa ini ungkapan akhirlah daripada saya. Jangan marah kalau kita melihat orang lain tidak berubah mengikut apa yang kita kendaki. Kerana kadang-kadang kita sendiri tidak berubah mengikut apa yang kita kendaki. Jadi kemaafan mesti selalu diberikan. Bukan saja kepada diri kita sendiri. Kita selalu maafkan diri kita. Kadang-kadang, kita ada excuse ini. Tetapi kadang-kadang kita terlalu kejam dengan orang lain. Jadi seperti mana kita sayangi diri kita dengan memberi maaf, begitu juga kita kena sayang orang lain dengan memberi kemaafan dan ruang untuk mereka berubah. Alhamdulillah. Kata orang tu perlu husnuzon Kata orang tu bersangka baik. Bersangka baik terhadap Allah. Bersangka baik terhadap diri sendiri, sebagaimana daripada awal tadi Ustaz dah nyatakan pada kita, sesungguhnya akal kita untuk kita tahu, hati kita untuk kita mahu, dan mudah-mudahan nafsu kita mampu untuk kita kawal, insya-Allah waktu ini.